Time flies in the wheels of history. The opportunities are limitless in this rapidly changing market. Development of the financial market, foreign exchange, draws increasing attention widely. As the world's biggest monetary market, it started fairly late, but it has astonishing development speed and has been accepted by all the investors in the whole world. CDG, a famous exchange broker whose name stands for the spirit of conquered difficulty is glory, was founded in year 2003. Over 16 years, it has more than 100,000 partnerships and developed more than 5,000 IBs. Realized the transaction volume over $13,000 billion. Its vocational work covers more than 80 countries. It provides about 100 services of finance derivatives, including foreign exchange, index number, shares, etc. In processing of CDG's global blueprint, it has set up many agencies such as in Cyprus, Malaysia, Australia, Taiwan, etc. Whether you are retail or institutions, customer service of CDG will be here for 24-hour, 5 days a week. Professional lectures will help you build a complete knowledge system of finance. Professional analyst team will provide you with easily comprehensive market report. Advanced CDG platforms will update newest learning materials to bring you live of major global events. CDG will always help investors seize the opportunities and understand the market trend. Desktop Trade Platform is an essential assistant for you to travel freely in the market. CDG provided MetaTrader 4 and MetaTrader 5 for mobile devices, which can support both Apple and Android systems. It processes about 2,000 information of price changes in 1 second and provides 24-hour technical analysis of market in order not to let customers miss the golden opportunity of market. CDG also pushes investment strategies in the app, in which accounts operations are all-time available. Supervision in CDG is a best guarantee for clients' accounts. Both SITE SEC and ASIC authorized CDG. 100% cut-through transaction process and Westpac doubly secure customers' funds, which provides complete separation from the corporation's direct operations of every account. The low cost is a competitive core advantage of CDG. The spread of standard account is 1.5 euro and 2.5 SITE SEC and ECN authorized is almost 0 euro and 1.2 gold, which makes the free sale easier. Both the standard account and ECN account are seamlessly connected with the international market. CDG is aiming to save time and cost. The technology and service are their sincere actions for your brand new investment experience. And the one-stop service platform will protect you and your funds. Wishing CDG a prosperous future. I wish CDG a prosperous future. I wish CDG a prosperous future. I wish CDG a prosperous future. Wishing CDG proper year ahead. Wishing CDG a prosperous future. Wishing CDG a prosperous future. I wish CDG Global a prosperous future, and I wish you all, my dear friends, a good health and all the best, and thank you for being here with us.
Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat petang. Salam sejahtera kepada semua yang faham bahasa Malaysia, tak kisah daripada mana, Indonesia, Brunei, Thailand, Sabah Sarawak dan Malaysia kan, Turki, mana-mana je lah yang faham bahasa Malaysia. So selamat kembali kita dalam Trading Web TV live. So hari ni, okay, siapa yang dengar suara saya tekan 1. Dengarkan suara saya.
So hari ni saya nak sharing pasal apa lah. Gafin dah apa kata hari ni saya sharing pasal share pasal apa ini lah? Pasal okay, saya tak nak share pasal apa. Okay, kita sharing macam mana nak marking zone SND dengan cara yang paling senang kita akan marking zone SND hari ni dengan cara yang paling senang. Okay, sekitar ada 33 orang. Okay, so nak marking zone SND, saya kena buka pen lah untuk lukis dulu. Okay, ingat yang zone SND ni dia sangat relate dengan SNR. Dia sangat relate dengan SNR. Sini cara rendah pula. Okay, dia sangat relate dengan SNR. Kalau dulu SNR kita marking line. Okay, so SND kita akan marking petak. Macam ni. Ni SND, ni SNR. Dia sama tapi tak serupa. Okay, SND, ini SNR. Okay, dia sama tapi tak serupa. Kita ada 33 orang. So saya mengajar untuk 37 orang sahaja. Okay, okay. So macam mana nak marking dia paling simple Okay, dia ada banyak cara nak marking. Tapi untuk kat sini saya ajar yang paling simple je lah. Yang paling simple dan yang paling senang macam mana nak detect zone. Okay, untuk detail ni SND ni dia ada 4 zone lah. Okay, rally base drop, drop base rally, rally base rally, drop base drop. Tapi saya nak ajar marking rally base drop base rally je, atas bawah je. Yang tengah-tengah tu saya tak nak ajar lagi lah marking. Sebab kalau tak ada team marking, tak ada guna belajar banyak-banyak kan. Okay, so bila ada dua candle macam ni, ataupun candle berhenti, and then ambil je kotak, and then boleh lah marking macam ni. Marking je macam ni. Ini paling basic lah marking kita ambil basic je Okay, marking macam ni basic. Ini paling basic lah untuk marking. Sama juga jika dia buat dekat bahagian atas macam ni dan macam ni, so pun kita pun akan marking yang paling basic lah. Marking macam ni je. Okay, clear kan? Ini marking yang paling senang Okay, dia tak semestinya dua candle. Dia boleh 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 go on lagi kan. Dan dia juga boleh jadi satu candle. Faham tak? Dia boleh jadi banyak candle, dia boleh satu candle. Okay, okay, macam mana nak nanti akan ada soalan macam mana nak tahu zone tu strong tak strong. Sebenarnya kan, zone yang strong dan tak strong adalah bergantung kepada kedudukan zone tu. Kedudukan dia. So kedudukan zone yang paling strong, paling kuat yang kita boleh PO ialah dia berada di kawasan SNR. Okay, kena ingat dia berada di kawasan SNR. Okay, kenapa saya tekankan SNR? Walaupun saya bukanlah orang cakap fanatik dengan SNR, tapi disebabkan macam ni satu dunia belajar SNR. So ramai trader yang faham SNR. So bila ramai, dia jadi satu kelompok yang besar. Bila satu kelompok yang besar, kalau dia tak order banyak, faham tak? Contohlah yang belajar SNR, contoh ada 1 juta orang. Okay, yang belajar SND ada 200,000 orang, faham tak? So kelompok SNR dipanggil kelompok dominan. Kelompok SND dipanggil kelompok dominan, iaitu kelompok kecil. So apabila kita masuk di entry yang ramai orang, ibarat kita follow big trader lah. Sebab walaupun dia lot kecil tapi ramai, dia jadi big. Betul tak? Benda kecil tapi ramai jadi besar. So kita cuba follow apa yang SNR nampak. Tapi biasanya kita di atas SNR. Sebab apa? Sebab kita kalau boleh nak elakkan floating banyak sangat. Itulah beza SND dan SNR. SND ni dia more on kepada zone. So kita punya stop loss pun di kawasan zone. Macam SNR, basic SNR ialah line ke line. Contohnya resistance pertama ke resistance kedua. Itu dia punya basic stop loss dia. Okay? So kita tak adalah sampai SNR kedua. So kita ambil dalam zone saja jika kita guna SND. Tapi jika kita guna SNR, kita akan guna basic teori itulah. Ada SNR yang tak guna stop loss sampai kat sana kan. Dia orang filter balik lah dengan apa yang dia orang faham kan. Tapi basic dia macam tu lah. Resistance ke resistance, support ke support. Sama macam zone. Zone ke zone. Faham tak? Lower zone ke upper zone. Okay, ini garisan ni kita boleh panggil lower zone lah. Yang garisan kedua ni kita panggil upper zone lah. Tak kisahlah nak bagi nama apa pun kan. Tapi untuk senang faham, kita bagi nama macam tu lah, supaya kita faham teori dia.
Faham tak? Okay. So namanya contoh saya letak kat sini ialah upper zone upper zone. And then di sini saya letak nama dia lower zone. Tak ada salah pun sebab nama ni saya yang letak, saya yang pakai. Kalau you nak letak nama sini apa tu, A boleh, B boleh, ikan boleh, ayam boleh, daging boleh, wagyu boleh. So tak kisah sebab kita yang guna, kita yang pakai. So letaklah nama apa yang kita suka. Okay, clear tak untuk tanda dia? Clear tak? Dia nak senang makin zone ni, cari SNR dulu and then baru cari zone. Itu step dia. Okay, step dia ada step Yang pertama kita kena cari SNR. Okay, kedua kita cari SND atau zone atau base atau order block. Banyak nama dia, macam-macam nama dia ada. Okay, nama dia banyak tak kisahlah nak bagi nama apa tak kisah, semua nama je, tapi membawa maksud pada benda yang sama. Okay, clear tak? Saya rasa saya dah mengajar yang paling senang lah ni untuk faham. Kalau nak lagi senang faham zone ni macam satu perhentian ataupun satu roadblock. Roadblock boleh, order block boleh, tak kisahlah nama apa-apa pun Okay, and then apabila kita dah faham marking ni, okay, sekarang ni kita kan tengok chart macam biasalah. Kita akan fokus pada chart. Okay, minta maaf lah ya, ini position yang profit. Saya kena tu lah, tak boleh tunjuk lah kan yang profit tu. Okay, so contoh dia, saya akan cuba contoh di chart yang lama-lama lah. Nak tunggu chart baru ni lambat sikit lah. Okay, contoh dia. Okay, saya bagi contoh. Okay, sekarang ni saya buat by step. Okay, dulu ini adalah SNR. Okay, kat sini. Okay, saya harap awak faham you all semua faham sebab dengan ini adalah kita panggil ilmu basic. Okay, dengan ini pun dah boleh buat profit sebenarnya. Okay, ini SNR and then ini ialah zone. Kita makin je macam ni. Okay, nampak? And then kita kan PO di lower zone. Tu PO kita di sini. Kat sini lower zone. Okay, stop loss kita dekat upper zone. Okay. Okay, jangan letak stop loss sama dengan nilai upper zone. Okay, up sikit untuk spread. Sebab apa? Jika kita sell bid dan ask, bila price kena ask tak kena bid, kita dah kena stop loss. Faham tak? So kita nak biar bid yang trigger dia punya stop loss. So kalau macam ni, kita tengok spread, contoh spread 3 pip, kita naikkan jadi 6 pip kat sini. So stop loss kita atas ni sahaja. Okay, so macam mana nak TP? Okay, nak TP senang je, cari zone kat bawah ni. Okay, macam ni. Itu. So inilah TP kita. Faham tak? Ini betul-betul basic zone ni. Memang sangat basic ni. Okay, so inilah TP kita. Okay, faham tak? Clear tak? Sebelum live trade sesi kedua, kita berkongsi ilmu dulu. Ada soalan? Saya tunggu 5 minit untuk bertanya soalan, and then saya akan sambung continue. Siapa ada soalan? Okay, kita tunggu 5 minit untuk orang bertanya soalan. Sebab saya punya komen dia lagging 5 minit. Dia lagging 2 minit. So bila you all type, I tak boleh baca lagi lah. Saya kena tunggu dulu. Okay, ada 50 orang hari ni. Okay, 46 orang. Ada 2 orang yang tak berminat. Jika anda suka apa yang saya ajar ni, tekan love. Okay, tekan love banyak-banyak. So nak saya tahu ada orang dengar. Okay, jangan lupa tekan love okay, kita kena selalu tekan love. Okay, ada 54 orang. Seorang tekan 10 love, dah 540 love saya dapat ini. Dia boleh tekan love ya. Okay, saya tunggu lagi 2 minit untuk orang bertanya soalan. Dia lagging berapa minit? 1 minit lagging 10 saat lagging. Okay.
Okay, tekan love. Biar nampak love tu selalu ada kat atas tu. Buah dah. Ada komen dah tu. Tapi tak ada kat sini. Tu je reply. Ada orang komen sekejap saya tak nampak komen lah. Tunggu kejap. Oh, banyak je komen. Minta maaf kan love. Biar nampak love tu selalu ada kat atas tu. Satu. Okay, UK bang, boleh saya tak macam mana nak tahu zone itu mak dekat mana? Saya dah jawab tadi kot. Dia pernah isi NC sekejap lagi macam cakap kemarin kawasan betul. Time frame mana strong sandy? Okay, time frame mana semua sama je. Kalau M1 kita akan bermain zone M1. Kalau M15 kita akan bermain zone M15 ke M15. Kalau daily kita akan bermain zone daily ke daily. Okay, dia tak ada isu M1 tak strong, daily strong tak ada, sama je. Macam mana nak marking? M1 tak ada marking. Ya. Zone tu mak dekat mana? Zone tu mak dekat mana? Okey, dia macam ni. Zone ni ataupun kata lain, ialah tempat suatu price berhenti. Okey, macam ni Dia contoh dia senang. Sekarang ni nampak price tengah naik kan. Dari sini price buat kenaikan. And then tiba-tiba sampai sini dia flat. So maknanya tak ada kenaikan. And then dia buat penurunan. Dia turun lah kat sini kan. Okay, so benda yang memberhentikan price daripada naik ni, inilah kita panggil zone. So kita akan marking je lah macam ni. Sebab biasanya bila dah ada zone, dia akan ada SNR, support resistance. Okay, biasanya kat kawasan bawah pada dia. So di kawasan ni ialah SNR. Okay, clear tak? Clear kan? Senang je nak detect zone, senang je. Okay, first cari movement market, and then cari kat mana market stop. Market stop maksudnya kalau dah kenaikan dia berhenti buat penurunan. Faham tak? Dia dah macam patah arah. And then cari SNR kat mana, and then baru marking zone. Step dia simple je. Okay, pertama tengok kenaikan ataupun trend, and then tengok kat mana dia stop. Okay, and then cari SNR, and then marking zone. Nampak tak? Simple sahaja. Clear tak? Clear Sebab komen dah tak naik. Saya pun maybe ada technical issue atau apa, tapi tak apalah. Okay, ini satu contoh So dia akan ada banyak contoh. Okay, contohnya yang kedua ialah, saya tunjuk lagi contoh. Okay, yang kedua nampak tak kat sini pun sama. Okay, kat sini ada kenaikan price, and then sini flat ataupun tak ada kenaikan. Okay, ataupun berhenti ataupun stop kat situ. Ini ada penurunan kat sini kan. Okay, so dah dapat benda tu. Sekarang kita ada SNR kat sini, betul tak? Betul kan? Okay, and then kita marking lah zone kita daripada sini ke height ni. Okay, kat situ. So kat mana nak TP, so tengok benda sama dari bawah ni kat sini. Okay, nampak tak? So kalau kita masuk dekat sini kan, kita sama ada nak PO atau nak instant, terserah. Okay, kat sini kita masuk. Saya buat warna merah. Kejap okay, saya buat warna merah kat sini. Saya buat warna merah kat sini, orange ni. Okay, kat sini. Okay, so stop loss kita atas ni sikit lah. Nampak tak? So price datang kan, datang kat sini, ataupun kat sini dia datang balik. So kena sini, and then turun sampai TP kita kat sini. Sampai TP dia naik balik. Nampak tak? Dia perjalanan dia macam tu Ni saya guna daily. So daily TP dia pun dekat zone daily, stop loss dia pun dekat zone daily. Okay, untuk orang yang baru nak belajar SND ni, saya suggest guna hanya satu time frame. Tak perlu multi time frame lagi. Bila kita dah mahir marking dan dah faham pergerakan market dekat satu time frame, and then kita boleh pergi ke multi time frame. Buat masa sekarang ni mahirkan dekat satu time frame dulu, ataupun single time frame. Time frame mana terserah. Nak guna M1 boleh, sampai monthly terserah. Tiada halangan dalam guna time frame. Tak ada betul, tak ada salah. Okay, kena cuba. Okay, ada soalan lagi tak? Ada komen baru tak? Sini tak naik komen lah. Sekarang ni pair apa tu? Okay, kita belum buat analisis lagi. Kita just kongsi pasal SND sekarang ni.
So ada soalan tak berkaitan SND? Ke semua memang dah pakai SND kat dalam saya punya viewer 72 orang ni? Memang semua dah faham SND semua dah faham. Dah faham, saya lanjutkan je lah. Saya dah ajar marking, saya dah ajar macam nak detect, saya dah ajar macam nak entry, saya dah ajar macam nak TP. Okay, so you all boleh practice lah guna SND ni. Dia senang je, simple je. Basic SND sangat simple. Dia adalah lagi benda-benda yang untuk dapatkan entry yang stop loss kecil tu, adalah lagi kan benda-benda yang perlu kita tambah. Tapi tanpa tambah pun dah boleh buat profit. Macam tu. Faham tak? Bila kita dah mahir SND, SNR, barulah kita boleh guna indikator yang saya guna tu. Sebab indikator sebenarnya entry berpandukan naked ni lagi laju daripada indikator yang saya guna tu. Biasanya indikator tu saya hanya guna untuk hold. Tapi nak tengok berapa jauh market boleh pergi bila saya entry. Kebanyakannya macam tu lah saya guna. Saya pun jarang entry berpandukan indikator, kecuali untuk orang yang baru pemula yang memang dia tak ada basic langsung. Saya akan gunakan indikator lah untuk dia lagi faham. Tapi saya akan encourage dia untuk belajar juga SNR, SND, price action. Price action tu banyak lah, candle formation, chart formation, pattern formation, banyak lah kat dalam tu kan. Tapi basicnya SNR, SND bagi saya lah. Bagi orang lain saya tak kisahlah, sebab saya respect semua pandangan. Kalau orang yang rasa benda tu tak basic, tak basic lah kan. Sebab saya guna basic lah. Okay, ada soalan tak? Sekarang ni hujan, so sejuk sikit lah kan. Biasalah bila sejuk ni kita pasif sikit. Okay, so ada nak tanya tak pasal SND? Tak ada Okay, bagus. Bila tak ada, senang kerja. Bila tak ada soalan, senang. Okay, so sebenarnya kalau tak bertanya sebenarnya rugi. Sebab saya tak selalu share pasal SND. So siapa tak bertanya tu tak apalah, nak buat macam mana kan. Okay, apa yang saya tanda ni sebenarnya saya nak masuk ni, tapi saya tunggu dulu. Macam US Oil ni saya masuk hari tu minggu lepas. Soalan tak? Tak ada Kalau tak ada, weh ramai 70 orang, tapi semua dah faham SND. Bagus. Okay, so SND ni dia ada 4, iaitu rally base drop, drop base rally, rally base rally, drop base drop. Okay, rally base drop tu dia ada kat atas, drop base rally dia dekat bawah. Faham tak? Okay, ini drop base rally, ini rally base drop. Tengah-tengah ni ialah rally base rally. Ni rally base rally, ini rally base rally, ini rally base rally. Okay, ini rally base rally. Okay, and then dekat arah penurunan ni dia panggil drop base drop. Sebab apa? Dia drop, dia buat base, dia drop. Okay, ni drop base drop. Marking dia sama je, basic marking ni macam saya ajar tu sama je. Ni drop base drop, and then ni drop base drop, and then dekat bawah dia akan buat benda sama, iaitu drop base rally. Dia akan buat benda sama, drop base rally. Okay, clear senang je. Kalau you all guna benda ni pun dah boleh buat profit dah, insyaAllah. Tak ada masalah, dah boleh buat profit. Janji kita faham lah penggunaan dia tu. Okay, so saya ada lagi 10 minit sebelum saya bagi laluan untuk azan isyak semua tu. Lepas tu baru saya buat analisis untuk apa, live entry. Kalau ada setup saya buat live entry hari ni. Saya rasa sempat kot, sebab ikat ni pun ikat ni pun dah masuk. Tak ada komen. Tak ada komen lah kat sini. Banyak komen. Maksudnya nak TP tak perlu cari SNR juga je. Boleh nak cari SNR, nak cari zone terus pun boleh. Orang tanya macam mana nak entry dengan SND. Macam nak kat mana komen jap saya baca balik komen. Macam nak tahu zone tu mak. Okay, Teflon mana strong saya dah jawab. Sekarang ni pair apa ni saya dah jawab. SND boleh dapat float kecil ke cikgu? Boleh. Faham you cat. Kalau kat bawah tak boleh cari SNR juga ke? Boleh cari. Untuk TP boleh je guna step yang sama, cari SNR, ataupun terus cari zone je pun boleh. Lanjutkan cikgu. Maksudnya nak TP tak boleh cari SNR. Saya dah jawab. Tak faham nak tanya gana. Tak faham
kena tengok balik video ni, and then minggu depan boleh tanya. Samalah aku pun tak tahu nak tanya apa. Tak apa. Itulah. Boleh terangkan semula SND. Sorry tertinggal. Nanti tengok dekat YouTube. Boleh tengok tak faham SND. Tak faham boleh tengok video ni ulang banyak-banyak kali sampai faham. SND ni simple sangat, senang. SND advance macam mana? SND advance ialah SND yang ada gabungan price action, candle formation dan juga chart pattern. Price action tu samalah dengan chart pattern, lebih kurang lah. Itu yang advance Dia tak adalah advance pun, dia just cuma tambah 1-2 elemen je. Tak adalah advance mana pun. Okay, macam nak entry SND. Okay, ini entry dia. Saya tunjuk live kejap Okay, ni dah sampai dah. Okay, so stop loss dia around 30 pip. Tekan kat sini kan. Okay, tekan 20 sen, dan tekan instant sell, and then tarik stop loss dia kat sini. Nampak ni? Okay, ni rapat kan, besarkan sikit. Okay, kat situ, and then kita ukur berapa pip daripada ujung ni. Okay, 10 pip. Okay lah. Okay, ini cara entry SND. And then nak TP kat mana? Okay, sekarang ni saya entry daily. Okay, so TP minimum saya at least kat sini lah. So kita akan tengok zone kat sini lah dulu. Okay, so at least kat sini lah TP minimum saya. Okay, at least kat sini. Okay, nampak? At least kat sini. Kalau sini nanti minggu depan saya kongsi zone yang dah fill, zone yang tak fill lagi. Yang dah fill tu maksudnya dah dipenuhkan lah. Yang tak fill tu maksudnya tak penuh lagi lah. Faham tak? Okay, kalau nak cari TP berpandukan SNR dan SND, okay, ini ialah sistem lama. And then break jadi support. So di kawasan ni lah. Ini pun ada resistance lama kat kawasan ni. So kita marking dulu kat sini. Faham? Kalau tembus ni, dia akan ke bawah. Clear tak? Okay, so saya rasa dah profit kot ni. Dah profit. Ada siapa masuk tak? Live trade stop lah 30 pip. So ini bukan scalping lah. Ini maybe intraday atau swing setup lah yang ni. Kalau nak layer, layer je penuh atas ni. Contohnya macam ni saya layer Okay, letak je layer. Saya suka layer ke saya biasanya kat sini je lah untuk selamat. And then stop loss semua atas ni. Buat je stop loss yang sama. Okay, faham tak? Saya rasa itulah cara paling mudah kot nak mengajar SND bagi semua orang faham. Ada soalan tak? Sekejap lagi lepas saya break baru saya buat analisis untuk malam ni ada news CAD, and then esok ada news USD, and then minggu depan ada interest rate untuk Euro, and then apa lagi yang news 19 ni ada news CHF, USD pun ada news. So banyak news lah. So saya akan analisis dulu, and then esok kawan saya akan analisis lah mana yang dia nampak. Yang saya nampak hari ni saya akan analisis dulu. Faham tak? Ada soalan tak sebelum saya rest? Tak, komen tak naik. Dekat kau naik saya terpaksa reflect. After dah setting zone, macam mana nak setting TP or stop loss based on zone tu. Yang ni saya dah ajar, saya dah ulang 3 kali. Nanti habis kelas, download video ni, tengok balik. Saya baru masuk Ikit nak masuk saya tunggu rejection tanpa cikgu. Okay, kalau nak combine dengan rejection lagi bagus. Okay, rejection ni kita dah kira macam penambahan lah dalam SND tu. Kalau nak terus masuk pun boleh. Ikit ni cakap ikit. Dari sini ada 4 elemen. Mantap. Apa lagi ni tak faham SND. Macam mana nak entry dengan SND? Saya dah entry dah live. Waalaikumsalam. Tak faham pasal 4 cm lah cikgu, boleh ulang. Nanti habis kelas boleh pergi YouTube, subscribe, like, share, komen.
And then kat situ ada video-video lama saya, video-video lama Zul ada kat situ. Boleh ambil dan study ada ramai kat ni 70 orang lebih. Okay, so okay, bagi saya rest dulu setengah jam. And then after this saya 10 setengah jam rest, 10 minit maafkan saya, 10 minit rest. And then saya akan buat market analysis market analysis dan juga left entry pair lain lah untuk scalping. Yang ini untuk swing ini kalau jadi kita dah dapat around $300. Maybe masa interest rate euro, kalau dia nak turun lah kan, so kita dapat $300 lah. Kalau tak ada, kita kena stop loss around berapa ni, $51. Okay, so 1/6. Okay, berbaloi lah trade 1/6. Okay, so jumpa 10 minit dari sekarang. Okay, jangan ke mana-mana tunggu kat sini. Time flies in the wheels of history. The opportunities are limitless in this rapidly changing market. Development of the financial market and exchange draws increasing attention widely. As the world's biggest monetary market, it started fairly late, but it has astonishing development speed and has been accepted by all the investors in the whole world. CDG, a famous exchange broker whose name stands for the spirit of conquered difficulty is glory, was founded in year 2003. Over 16 years, it has more than 100,000 partnerships and developed more than 5,000 IBs. Realized the transaction volume over $13,000 billion. Its vocational work covers more than 80 countries. It provides about 100 services of finance derivatives, including foreign exchange, index number, shares, etc. In processing of CDG's global blueprint, it has set up many agencies such as in Cyprus, Malaysia, Australia, Taiwan, etc. Whether you are retail or institutions, customer service of CDG will be here for 24-hour, 5 days a week. Professional lectures will help you build a complete knowledge system of finance. Professional analyst team will provide you with easily comprehensive market report. Advanced CDG platforms will update newest learning materials to bring you live of major global events. CDG will always help investors seize the opportunities and understand the market trend. Desktop trade platform is an essential assistant for you to travel freely in the market. CDG provided MetaTrader 4 and MetaTrader 5 for mobile devices, which can support both Apple and Android systems. It processes about 2,000 information of price changes in 1 second and provides 24-hour technical analysis of market in order not to let customers miss the golden opportunity of market. CDG also pushes investment strategies in the app, in which accounts operations are all-time available. Supervision in CDG is the best guarantee for clients' accounts. Both SITE SEC and ASIC authorized CDG. 100% cut-through transaction process and Westpac doubly secure customers' funds, which provides complete separation from the corporation's direct operations of every account. The low cost is a competitive core advantage of CDG. The spread of standard account is 1.5 euro and 2.5 gold. ECN account is almost 0 euro and 1.2 gold, which makes the free sale easier. Both the standard account and ECN account are seamlessly connected with the international market. CDG is aiming to save time and cost. The technology and service are their sincere actions for your brand new investment experience. And the one-stop service platform will protect you and your funds.
wishing CDG a prosperous future. I wish CDG a prosperous future. I wish CDG a prosperous future. I wish CDG a prosperous future. Wishing CDG proper year ahead. Wishing CDG a prosperous future. Wishing CDG a prosperous future. And I wish CDG Global a prosperous future, and I wish you all, my dear friends, a good health and all the best, and thank you for being here with us.
Okay, saya kembali. So saya akan buat analisis. Korang nak plan mana korang boleh komen. Setengah tersasul tadi Abang Q. So saya menunggu ikat ni lah untuk profit So korang nak currency mana, korang boleh lah request. So saya akan buat lah sikit apa yang saya nampak kat sini. Okay, Euro AUD pun cantik pada pandangan mata saya. Sebab dulu dia dah reject zone ni. So dia dah reject zone ni dulu. So kita akan cari market yang dalam zone tu je lah. Go on daily. So maybe kawasan ni je lah. So dia naik nanti kita sell lah kawasan tu. Apa lagi UCAT. Ramai juga kan yang bertanya pasal UCAT. So UCAT, okay, dia dah masuk dalam zone kita, iaitu zone monthly. So weekly, okay, so weekly pun dah ada sikit rejection. So maybe dia masih lah di kawasan ni. Kalau saya akan kecilkan time frame lagi. Then saya akan ambil di kawasan ni lah. Kawasan ni lah. Kalau saya lah, saya akan ambil di kawasan ni, iaitu di level 135 150 lah. Kalau saya akan ambil di level ni lah, 135 150. And then stop loss saya kat atas ni lah, 135 700 lah saya punya stop loss. Sekarang di kawasan ni lah. Sekejap saya nak tengok komen ada tak. Saya kena refresh banyak kali tau, sebab komen dia tak masuk. Saya pun tak tahu kenapa dengan Facebook hari ni komen dia tak masuk. So saya kena refresh. Gold. Okay, gold Okay, gold dah ada kat sini. So gold ni saya tak guna indicator lah, sebab saya ada majak Sandy. Okay, so gold sebenarnya kalau saya akan try dulu lah kat sini sekali kan, tengok macam mana. And then secondnya dekat sini lah. So kalau saya akan try lah dulu kat situ. Sebab saya ni okay, macam ni, saya ni seorang yang suka try. So saya akan try. Okay, saya akan try dulu kat sini. And then stop loss saya atas ni sikit je. So saya akan try dulu kat sini. Kalau tak jadi, kena stop lah, baru saya try kat atas ni. Faham tak? Jenis saya macam tu. Saya suka try sebab kalau kita tak try, kalau saya tak tu jadi, kita macam aduh, terlepas. So kita kena try GJ Oh, ramai trader yang trade GJ. Punya GJ masih ada peminat peminat yang meminati GJ. Saya GJ ni dah 2-3 minggu tak trade GJ ni. Minggu lepas saya trade, minggu ni saya tak trade GJ. Okay, GJ okay, kawasan ni ini zone sudah reject. So bila dah reject tu, kawasan ni lah kan. Kawasan ni kita kecilkan time frame sikit. Kawasan ni boleh lah kot nak try. Okay, kawasan zone ni boleh kot nak try. Okay, kawasan ni boleh nak try. You boleh PO kat sini lah nak try. Dengan stop loss dia kat bawah ni je. Faham tak? Kalau tembus ni dah tak payah masuk lah zone ni. Okay, tunggu kat bawah lagi. And then EU EU kita tengok EU kejap. Okay, EU kau tengok dia dah cantik, dah reject zone ni. Okay, ni pun dah reject. So di kawasan ni je lah, di dalam kawasan ni. Tak ada zone, tak nampak zone lagi. So maybe kat sini lah you all boleh try. Okay, so kawasan ni
Kat situ kita tengok kena tak entry. Sikit lagi. Sikit lagi. Then kita pun sikit lagi. Okay dah. Macam tu. Macam tu. And then stop loss kita atas ni Jangan lupa stop loss atas ni. Macam tu stop loss dia. Lagi oil US oil kat sini. So US oil you boleh try balik buy kat sini. Saya dah masuk dah. Boleh tunggu kat sini ataupun kat sini. So antara dua zone ni lah. Tengoklah kat sini atau kat sini. Kalau kat sini ada pimba buat lagi, boleh masuk buy lah. Kalau tak, tunggu kat bawah ni. Faham tak? Clear Sekejap saya refresh dulu untuk baca komen. Saya pun tak tahu kenapa Facebook dia macam lagging sikit lah hari ni Facebook. Frame mana lebih kurang anticipant SND amboi setengah jam makan ceri EU oil. Boleh lagi tak? Nak tengok saya buat analisis? Boleh, tak ada masalah. Okay, so dah 2 layer dah kena. So kita tunggu untuk dia terus terjun lah. Kalau tak, dia akan kat atas lagi. Silver kejap saya cari. Silver. Okay ni. Kita ada peminat silver. Okay, silver ikut saya nak buy sebenarnya. So kawasan ni lah saya akan buy silver. Saya akan buy di kawasan ni silver. Kalau nak sell, nak sell banyak juga zone ni. Kalau nak sell kawasan ni, boleh try sell then buy balik. Kalau saya lah, ini pandangan saya lah untuk silver. AU TP mana? TP boleh ikut TP zone yang berdekatan lah. EU. Kalau kat sini you boleh TP sini, CP sini je lah. TP sini dulu. TP sini dan 60 pip. TP ada tu. Sebab trend up tu masih kuat. So kita masuk ni counter trend sebenarnya. Tapi disebabkan kita menggunakan SND, so kita akan pergi zone ke zone. Kita akan cuba zone ke zone. Okay, time frame apa untuk analisis dan entry tak kisah. Pilih je time frame mana yang kita nak buat analisis dan entry, tak kisah Kalau SND yang bermain satu time frame, dia tak kisah. Kalau M1 pun boleh, M15 pun boleh, M30 boleh, tak kisah. Daripada M1 sampai monthly. Pilih je time frame mana yang kita berkenan. Kalau kita seorang scalper, time frame kecil lah. Kalau kita seorang intraday, maybe time frame tengah-tengah lah. Kalau kita seorang swing pun sama. Kalau kita seorang position trader, maybe monthly lah. Tak kisah. Tak ada kesilapan dalam time frame, mana-mana je boleh pilih. Okay, so 2 layer lah yang kita kena hari ni. Yang lain ada soalan lain tak? Saya sebenarnya komen sebenarnya tak naik. Jadi saya macam terpaksa refresh banyak kali. Setiap kali nak baca komen kena reply. Aduh, Facebook ni apa benda lah. Ada tip cikgu untuk newbie macam saya? Tip dia, mahirkan basic dulu. Bagi saya lah, mahirkan basic dulu. Bila basic dah mahir, so apa-apa benda yang kita buat tu macam senang sikit lah bila basic dah mahir. Kalau kita tak ada basic ni, terus pergi teknik advance ni, susah sikit lah. Sebab kita pun kena faham basic kan. Okay, ini saya punya oil. Saya macam nak close lah. Oil ni dah banyak. So sekarang ni semua position kita profit Go profit, ECAP profit, EU profit. So okay, so bila profit macam ni, okay, bila dah macam tu kan, kita boleh alih tu punya stop loss dekat atas ni je Sebab apa, dah ada rejection. So kita just alih stop loss sikit je macam tu.
Just alih stop loss tu macam tu. Sama juga macam EU tadi. Okay, EU ni dah tak boleh lagi sebab dia masih lagi dekat situ. And then boleh lah, biar dulu. Nanti kalau dia dah close candle ni, kita alih stop loss balik. Sama macam ikat. Mana ikat? Okay, nah ikat ni nampak tak? 1, 2 je trigger. So yang ni kita just delete lah. Ini pun kita delete lah. And then stop loss ni kita angkat. Dan kita letak atas ni je. Ni lebihkan sikit. So dah 10 pip. Sama kat ni, lebihkan sikit. Dah 10 pip. Okay, faham tak? So kalau kena ni, jangan masuk dah. Tunggu kat atas lagi. Faham tak? So kita dah jaga. So kita dah dapat $60 kat sini $60 ni kalau ikutkan dah 240. Dah banyak dah. 240 tu dah banyak dah. Ada siapa yang masuk entry saya tak tadi? Ada yang left trade dengan saya tak? Ikat ke tu kena ikat kena 2 layer. Tadi saya lagi ikat 2 layer ikat 2 layer. Dah profit dah pun. Nak close nak close pun boleh close je, tak ada masalah. Kau nak scalping, nak close pun boleh je, tak ada masalah. Kau tak nak close, biarkan. Kau nak close, close je, tak ada masalah. NU. Okay, NU. Hai, serba salah lah pasal NU ni. Okay, view dia saya nak buy sebenarnya NU, tapi saya nampak dia punya kenaikan tu tak cantik untuk saya buy. Jadi kita tunggu di entry je lah. Kalau saya tunggu sini. Saya tunggu kawasan ni. So saya harap news nanti dia spike sikit lah. Ambil saya punya PO, dan bawa terbang ke sana terus. Macam tu lah saya harapnya. Harapannya begitulah. Nak tanya kenapa oil cap pendek period. Oil cap pendek maksudnya? Kalau kontrak Kenapa oil cap pendek je? Oh, sebab oil ni dia by contract. Dia ada waktu dia. So setiap kali dia bertukar, cap dia akan cap baru. Kalau nak tengok cap habis kuarter. Kalau nak tengok chart yang banyak you all boleh tengok dekat trading view ataupun investing ataupun smart trade kalau nak tengok boleh tengok dekat sini lah, dekat smart trade ataupun trading view ataupun kat mana-mana je lah yang you all rasa selain pada MT4. Okay, untuk analisis tak ada masalah ini smart trade. Okay, smart trade ni saya suka dia untuk buat analisis sebab dia ada time frame monthly. Saya tunjuk ini smart trade, guna smart trade. Okay, macam oil, macam US oil kan, oil. Okay, kita ambil crude oil. Okay, dan kita boleh buka time frame yearly lah kat sini. Kat sini ada yearly. Kalau kita tengok analisis, nak analisis untuk yearly pun boleh. So daripada sini, okay, kemungkinan price tu, okay, kemungkinan price ni dah boleh start naik. And then kenaikan yang paling tinggi kalau ikut pemahaman SND ialah dia boleh cecah sampai kat sini lah, sampai dekat level $91 per barrel lah. Okay, kalau monthly yearly. And then you boleh pergi betul monthly, faham tak? And then you boleh pergi, dia boleh pergi sampai 8 jam, 3 jam, 2 jam, sejam pun boleh. Kalau macam kita buka MT4 kita kadang-kadang tak ada kan, banyak macam ni, macam banyak kan. So daripada 1990 dia punya chart. So tu boleh buat analisis lah. Sini dia tak boleh nak entry tau. Kita entry di MT4, just analisis kat sini untuk dapatkan data yang lagi banyak lah. Saya suka smart trade sebab dia ada yearly punya candle. Kalau macam
investing dia tak ada yearly punya calendar. So saya prefer benda ni lah, sebab benda ni free je pun. Kalau nak tengok Go pun boleh, just tarik simbol and then chart dia auto open, tunggu loading kejap and then kita buka. Kalau nak tengok yearly macam Go ni kan. Go ni rejection dia dekat yearly. So saya dominant kepada sell lah. Apa kat sini. So saya dominant kepada sell lah. Dia dah buat shadow. So saya dominant pada sell. So kalau ikut saya punya SND, kemungkinan TP dia sampai boleh bawah ni lah, sampai 1304 sebelum dia naik ataupun teruskan penurunan. So saya suka tengok macam ni lah. Apa? UJGU. Sekejap UJ tak ada. Mana UJ? Oh ni ada. Sebaik ada UJ. Tak ada ni. Okay, UJ. Oh, UJ. Dia baru reject zone ni. So dia akan cari zone kedua antara sini ataupun sini. Sini dah fill. Sini pun sini. So boleh. Okay, kalau tengok pada monthly, dominant dia memang sell lah. Memang sell lah, tapi dia mesti ada rejection lah bila sampai kawasan ni. So boleh buy dulu kejap sebelum sell balik. Faham tak? Boleh buy dulu sebelum sell balik. Nak sell kawasan mana? Kawasan-kawasan zone berdekatan lah, sama ada kawasan ni ataupun kawasan ni. So dominant dia masih sell lah yang saya nampak. UJ dengan GU kan. GU. Okay, ni GU. So GU okay, GU ni saya nampak boleh sell lah dulu di kawasan ni lah untuk sell. Nak instant pun dah boleh lah ni. Stop loss just atas ni je. Stop loss atas ni je. Nak cuba instant pun boleh. Kalau tak nak instant, nak re-entry pun boleh. Okay, nak re-entry, kita tunggu kawasan ni. Okay, kita tunggu kawasan ni. Okay, tunggu kawasan ni untuk re-entry. Clear tak? Ada lagi tak yang nak tanya analisis sebelum saya end? Saya ada lagi 4 minit. So okay, kita profit, EU kita profit, Go kita profit. Okay, so ada soalan tak lagi? So saya bagi terus PO kat sini. Boleh sell limit kat situ. Saya akan masuk 20 sen je lah. Saya akan masuk kecil je, sebab ini yang saya sanggup loss. Okay, so kat sini stop loss saya atas ni je. So kita kalau kita trade ni, kita cuba masuk dengan apa yang kita sanggup loss. Yang kita tak sanggup loss, kita jangan masuk. Just masuk dengan apa yang kita sanggup loss sahaja. Okay, so saya ada 3 minit lagi sebelum sesi saya habis. So jika ada soalan, saya akan terus jawab lah. So saya tunggu lagi 3 minit. Okay, ECHF. ECHF ni ECHF. Kau tanya saya ikut saya ECHF ni ada sikit lah peristiwa yang sedih lah pasal ECHF ni. Saya dah 5 minggu lah tengah floating ECHF ni. Ikut saya kat sini lah.
sini ataupun sini lah. Dua ni antara dua ni lah. Boleh try. Antara dua ni. Kalau ikut saya dua ni lah. Sebab ini semua zone yang sebaris dengan SNR lah. Tu SNR atas ni, and then ada satu zone bawah, SNR atas, ada satu zone bawah. So antara dua ni lah you boleh PO. Stop loss sini, ada second PO. Sini stop loss sini. Boleh cubalah. Saya pun tak tahu dia zone ni atau zone ni, tapi dua-dua saya akan masuk. So saya risikokan 2 kali lah akaun saya. GA GBP AUD. Okay. Itulah GBP AUD. Nak view besar ke nak view kecil? Kalau view besar, saya nak kawasan ni. Cakap juga saya nak kawasan ni. Sebab apa kawasan ni? Sebab sebab saya nampak kawasan tu, sebab dia zone dia kat sini sebenarnya. So saya nak kawasan ni lah kalau boleh. So saya tunggu dia naik lagi lah sampai kawasan ni. Sebab sekarang ni dia dah reject sini kan, dia dah ambil zone ni. Tak, so dia buat shadow, dan kemungkinan sampai sini lah sebelum dia turun balik. So saya tunggu kat situ lah. Okay, so pair terakhir G-Chef. Okay, yang terakhir lah G-Chef, GBP Chef. GBP Chef ini view dia sama macam E-Chef ni. Saya rasa dah ramai orang terkena ni kan. Okay, boleh instant. Okay, ni tu boleh instant ini tu boleh instant Ini untuk ini untuk wah, salah pula. Okay, ni saya nampak setup ni kita boleh instant. Cantik setup ni. So saya akan buy kat sini. Stop loss saya besar sikit lah. Saya boleh swing lah ni 130 pip, besar sikit lah. So kita boleh, maybe kita boleh swing sampai sini lah kot. So saya akan biarkan entry ni kat sini. Saya takkan close. Kalau kena stop loss biar, kena TP pun kita akan tengok daripada minggu ke minggu. Sampai tak kat situ. Okay, ada apa lagi tak? Kalau tak ada, kita jumpa minggu depan, hari dan waktu yang sama. Untuk slot saya ataupun esok boleh bersama dengan Zul. So terima kasih kerana menonton hari ini. Jumpa anda esok dan minggu depan Okay.